Rukun iman 6 perkara. Pertama, percayakan Allah. Kedua, percayakan malaikat. Ketiga, percayakan kitab. Keempat, percayakan Rasul. Kelima, Saya teringat percayakan semasa hari kecil, akhirat. ayah Enam, sering percayakan bercerita kisah qadar Rasul. dan qadar. Saya dapat bayangkan betapa mencabar perjuangan utusan Allah. Ada kala saya impikan kesempatan menjejaki dan menziarahi bumi para anbiya kerana Demi sesungguhnya, pada kisah nabi-nabi itu mengandungi pengajaran yang mendatangkan iktibar bagi orang yang berakal. Bukanlah ia cerita yang diada-adakan, tetapi ia mengisahkan apa yang tersebut di dalam kitab-kitab agama yang terdahulu daripadanya, dan ia sebagai keterangan yang menjelaskan tiap-tiap sesuatu serta menjadi hidayah petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Allah Maha Kaya. Impian menziarahi bumi anbiya jadi kenyataan. Projek khas TV3 Jejak Rasul memberi kesempatan kepada kami menjejaki kesan tinggalan para rasul. Rabu 20 September 1995, kru Jejak Rasul mengorak langkah diketuai Wan alias Abdullah sebagai penerbit. Kami bukan sahaja bertindak sebagai pengembara, malah juga penyelidik. Kadangkala kami sendiri berasa keliru apabila seorang rasul mempunyai beberapa perkuburan dan di kawasan yang sangat jauh antara satu sama lain. Penemuan kami turut membabitkan rasul-rasul yang tidak disebut dalam Al-Quran tetapi dinyatakan di dalam kitab-kitab Allah sebelumnya. Pengembaraan Jejak Rasul mengambil masa lebih 3 bulan merangkumi 6 negara, Mesir, Turki, Jordan, Yaman, Iraq dan Arab Saudi. Di sepanjang pengembaraan, pelbagai pengalaman kami lalui, pahit, manis dan yang menyentuh perasaan. Semuanya kami kongsi bersama anda sepanjang bulan Ramadan ini. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Pengembaraan kami bermula di bumi Mesir, antara bumi Allah yang banyak menyaksikan perjuangan para anbiya. Terasa dingin udara pagi musim luruh Kahirah. Kerana kaitannya dengan sejarah tamadun purba, warga Mesir menggelar negara mereka Ummu Dunia atau Pusat Tamadun Dunia. Antara rasul yang mempunyai kaitan sejarah dengan Mesir ialah Nabi Idris, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Ilyas dan Nabi Isa. Ini ialah kompleks asrama pelajar Malaysia yang menuntut di Universiti Al-Azhar. Asrama di Hayul Ashir, Kahirah ini menempatkan pelajar Pahang, Terengganu, Selangor, Kedah dan Sarawak. Seperti pelajar yang menimba ilmu di perantauan, misi kami menjejaki kisah dan warisan para rasul. Sepanjang berada di Mesir, kami dibantu 2 pelajar, Muhammad Asri Abdul Rahman dan Ahmad Faiz Omar. Destinasi pertama kami, Piramid Giza. Giza terletak di pinggir Kahirah di tebing barat Sungai Nil. Kami mengintai kebesaran mercu tanda Mesir purba ini dari celah-celah bangunan dan pohon kurma. Setelah 45 minit perjalanan dari Kahirah, kami tiba di Piramid Giza. Udara kering, padang pasir dan suhu terik 32 darjah Celsius menyambut kedatangan kami. Piramid adalah kubur Fir'aun, Raja Mesir purba. Piramid-piramid Giza ini misalnya berusia lebih 4,000 tahun. Setelah Nabi Yusuf alaihissalam wafat, kehidupan penduduk Mesir di bawah pemerintahan Fir'aun mula menyimpang jauh dari jalan benar. Si kaya menindas si miskin, kebatilan jadi amalan, kekejaman tidak mengenal sesiapa. Kami terbayangkan pribadi Fir'aun, pemerintah Mesir selepas Nabi Yusuf alaihissalam wafat. Sesungguhnya,
Firaun berlaku zalim di bumi dengan melampaui batas, serta ia menjadikan penduduknya berpuak-puak. Ia menindas puak di antaranya dengan membunuh anak-anak lelaki mereka dan membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Sesungguhnya adalah ia dari golongan yang membuat kerosakan. 26 dinasti Fir'aun memerintah Mesir selama 2325 tahun, bermula pada tahun 2850 sebelum Masehi dan berakhir 525 tahun sebelum Masehi. Piramid pertama dibina di Saqqarah oleh dinasti ketiga Fir'aun pada 2585 sebelum Masehi. 3 piramid besar di Giza ini dibina oleh 3 Fir'aun dari dinasti keempat, iaitu Fir'aun Khufu, Khafra dan Munqara. Kemudian kami utuskan sesudah rasul-rasul itu, Nabi Musa dan Nabi Harun, kepada Firaun dan kaumnya dengan membawa ayat-ayat kami. Lalu mereka berlaku sombong dan takbur, dan mereka adalah kaum yang biasa melakukan dosa. Apabila berlaku krisis moral dan akhlak, Allah mengutuskan Rasul untuk membimbing mereka. Begitulah dengan keadaan di zaman itu hingga memerlukan Musa alaihissalam diutuskan. Angkuh dan sombong adalah sifat Fir'aun ketika itu. Dan janganlah engkau memalingkan mukamu pada manusia, dan janganlah engkau berjalan di bumi dengan belagak sombong. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada setiap orang yang sombong takbur, lagi membanggakan diri. Fir'aun pemerintah yang zalim. Beliau menindas kaum Bani Israel di bumi Mesir dan bertindak sewenang-wenangnya. Dan sesungguhnya kami mengutuskan Nabi Musa dengan membawa ayat-ayat keterangan kami dan bukti yang nyata kepada Firaun dan kaumnya. Lalu kaum Firaun menurut perintah Firaun, sedang perintahnya itu bukanlah perintah yang betul. Inilah dia piramid Khufu, Khafra dan Munqara yang merupakan sisa-sisa peninggalan kehebatan tamadun Fir'aun, menyebabkan Fir'aun merasa begitu bongkak dan angkuh dan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Lalu Allah mengutuskan Nabi Musa bagi meleburkan keangkuhan dan kebongkakan Fir'aun itu. Ada di kalangan Fir'aun mengaku dirinya Tuhan. Seperti kaum sebelum zaman Fir'aun, Allah mengutuskan rasul-rasul sebaik saja krisis moral dan akidah berlaku. Rasul-rasul itu datang dari kaum mereka sendiri membawa keterangan yang nyata. Bagaimana Nabi Musa dan saudaranya Nabi Harun alaihi wassalam berdakwah dengan manusia yang mengaku dirinya Tuhan? Pergilah kamu berdua kepada Firaun. Sesungguhnya ia telah melampaui batas dalam kekufurannya. Kemudian hendaklah kamu berkata kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, semoga ia beringat atau takut. Allah berfirman lagi dalam surah Thaha ayat 45 hingga 46 yang bermaksud, Mereka berdua berkata, Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami takut bahwa ia akan segera menyeksa kami atau ia akan melampaui batas. Allah berfirman, Janganlah kamu takut, sesungguhnya aku mendengar dan melihat segala-galanya. Kesan sejarah Fir'aun kekal sehingga sekarang. Manusia kini berpeluang menyaksikan sisa-sisa tamadun Fir'aun. Namun, apakah hikmah di sebalik peninggalan purba ini? Zahirnya, piramid ini kelihatan kaku dan sepi. Sebenarnya dalam kekakuan dan kesepiannya itu, ia bercerita mengenai kecanggihan teknologi tamadun Fir'aun. Namun pembangunan yang dinikmati ketika itu tidak seimbang. Piramid yang dibangunkan di atas kecayan iman dan takwa menyebabkan rakyat semakin jauh daripada agama Allah. Akibatnya, kepincangan beragama berleluasa. Manusia menyembah manusia. Apa saja boleh dibeli. Kekayaan jadi ukuran.
Khufu adalah piramid yang tertinggi dan terbesar antara tiga piramid ini. Ia berdiri megah dengan ketinggian 137 meter. Luasan piramid Khufu menjangkau 6 hektar. Sejumlah 2,3 juta blok batu, setiap satu beratnya antara 1 hingga 15 tan, digunakan untuk membinanya. Ada 2 pintu masuk ke dalam piramid Khufu. Di atas adalah pintu masuk asal. Pintu masuk itu kini tidak digunakan, sementara pintu masuk kedua dibina sewaktu pemerintahan Ma'mum bin Harun al-Rashid. Kami ingin mengetahui apakah kandungan dalam bangunan yang satu ketika dahulu menempatkan mumia Fir'aun. Ada 2 pintu masuk ke dalam piramid Khufu. Di atas adalah pintu masuk asal. Pintu masuk itu kini tidak digunakan, sementara pintu masuk kedua ini dibina sewaktu pemerintahan Ma'mum al-Rashid. Lorong masuk ke dalam piramid kelam. Setelah kira-kira 50 meter di dalam lorong ini, kami memanjat tangga yang agak curam. Ruang di tangga ini kira-kira 1 meter saja lebarnya. Ini menyukarkan kami berjalan, terutama apabila berselisih dengan pengunjung yang turun. Ada antara kami yang mengadu sakit-sakit pinggang selepas 20 minit berada dalam keadaan yang tidak selesa ini. Kami berasa seperti hendak berhadapan dengan pembesar. Kami mengenangkan bagaimana perasaan Nabi Musa dan Nabi Harun ketika berhadapan dengan Fir'aun. Di penghujung tangga yang kami panjat, ada ruang menempatkan sebuah bekas batu
mengisi mayat Fir'aun. Kami dimaklumkan mumia Fir'aun yang pernah ditempatkan dalam kubur ini kini ditempatkan di Museum Tahrir, Kahira. Kami menginsafi betapa kerdilnya kuasa manusia bergelar Fir'aun. Akhirnya, di tempat yang usang dan gelap seperti ini jualah mereka ditempatkan. Jam sudah pun menunjukkan pukul 2.15 petang. Kami pun terus beredar keluar melalui jalan masuk tadi. Dari keadaan serba silam ke suasana masa kini. Apakah di luar sana, di dalam dunia kini yang serba maju dan berperadaban ini, masih wujud golongan yang berbudaya persis Fir'aun, lupa daratan dan hilang peri kemanusiaan? Wujudnya piramid di Giza ini memberi sumber rezeki kepada penduduk sekitarnya yang memiliki unta. Unta digunakan untuk membawa pelancong bersiar-siar sekitar piramid Giza. Ada yang menghiasi unta mereka. Kawasan tempat berehat gembala-gembala unta kini bertukar menjadi gerai cenderamata. Pelancong yang ingin menunggang unta dikenakan bayaran di antara 7 hingga 15 ringgit Malaysia. Saban hari, unta-unta ini memunggah pelancong yang ingin menghayati suasana padang pasir Giza. Unta adalah makhluk paling rapat dengan manusia. Malah ia pernah menyaksikan perit payah para rasul dalam menyebarkan kebenaran. Pada unta juga terpamir beberapa falsafah hidup. Unta berbonggol satu ini, atau nama saintifiknya Camelus dromedarius, menjadi pengangkutan utama penduduk sekitar kawasan gurun seperti Arab, Utara Afrika, Asia Timur, Pakistan dan India. Unta mampu bergerak dengan kelajuan antara 5 hingga 25 km sejam di padang pasir. Unta boleh menggembara ratusan kilometer dalam masa 3 hari berturut-turut tanpa air dan rehat. Kerana itu, unta digelar bahtera gurun. Unta juga haiwan serbaguna bagi manusia.
susu dan dagingnya boleh dimakan. Kulitnya boleh dibuat pelbagai barangan termasuk penutup khemah, beg air, tali pinggang, pakaian dan kasut. Tulangnya pula boleh dijadikan baja dan najisnya bahan api. Kesetiaan, ketenangan dan kesabaran unta mengharungi hidup di tengah-tengah padang pasir yang gersang dengan menghambakan diri kepada umat manusia dengan segala karenah dan ragamnya cukup memberikan iktibar kepada kami. Bandingkan kesabaran unta dengan kedegilan Fir'aun. Sesungguhnya ada pengajaran pada setiap makhluk ciptaan Tuhan walaupun ia haiwan kecil seperti semut. Ada kalanya pada detik tertentu di sepanjang riwayat para anbiya, makhluk seperti unta, lebah dan semut memainkan peranan pendukung dan pelengkap risalah. Lawatan ini menyergah jiwa kami untuk terus mengutip pengajaran jejak hidup umat terdahulu dan sekarang.